Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad. Al-fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Shadaqallahu azim. Bahagia seluruh sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama-tama dan juga insya-Allah buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita melapaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sudah pun berlalu dan kita berada di penghujung Syawal. Masih lagi dengan rumah-rumah terbuka, di masjid, di kampung, di pejabat-jabatan, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, ini suatu fenomena yang baik, suatu budaya baru yang baik dalam masyarakat kita. Dalam masa yang sama, kita berada di ambang merdeka, kemerdekaan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Walaupun sudah 50 tahun, 57 masuk 58 tahun berlalu saudara sekalian, kita yang dilahirkan selepas kemerdekaan, sudah tentulah bila semakin hari, semakin lama, lebih-lebih lagi di kalangan generasi muda, bukan saja korang semangat patriotik kepada kenegaraan, kecintaan, bahkan kosong, bahkan maka tidak tahu buta sejarah, apa lebih lagi maka mencaci dan mencerca saudara-saudara dan juga sahabat kita. Kepada kita yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa hubung kait segi sirah kemerdekaan ini saudara-saudara dan juga sahabat kita? Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dia arti kemerdekaan? Kalau kita tengok dalam kamus Dewan, yang dimaksudkan dengan kemerdekaan itu sesebuah negeri dan sesebuah negara bila dijajah, akhirnya penjajah balik, penjajah pergi, maka diberilah kemerdekaan. Bebaslah negara tersebut mentadbir, dialah yang nak mewujudkan kedaulatan kepada negara. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kita, itu makna dia dari segi lurah yang ada di hadapan kita. Kalau kita tengok umpamanya Bilal, Sayyidina Bilal, dia seorang hamba. Bila hamba ada tuan dia, dia kena buat, dia kena ikut apa saja perintah daripada tuan dia. Maka akhirnya bila dia beriman, saudara-saudara dan juga sahabat dia, dia diseksa oleh tuannya dan juga oleh pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan dia. Tak cukup dengan duit tebusan, terpaksa ganti hamba yang lain. Abu Bakar ganti hamba dia. Hamba dia tidak beriman, diganti hamba dia yang tak cukup dengan duit tebusan yang ada. Itu erti kebebasan kepada Sayyidina Bilal, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, Islam itu sendiri yang seringkali saya sebutkan kepada saudara sekalian, Islam itu sendiri dia membebaskan, dia memerdekakan. Apa makna Islam? Aslama yuslimu Islam. Ini segi lurah, dari segi bahasa. Islam itu makna ada selamat, sejahtera. Dari segi syarak, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan apa yang Allah Ta'ala utuskan Nabi? Ialah nak mengeluarkan, nak memerdekakan, nak membebaskan umat ini
manusia itu sendiri, saudara sekalian. Ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Allah Ta'ala dia nak mengeluarkan manusia daripada alam kegelapan, jahiliah, syirik, mungkar, saudara-saudara sekalian, kepada nur, kepada cahaya keimanan. Baiklah kita tengok Rasulullah itu dia lahir, dia besar, sehingga diangkat jadi Nabi di Mekah. Yang jadi pemimpin adalah bapa-bapa saudara dia. Tok Ki, Tok Wan, Tok Nek dia, saudara sekalian daripada kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi bila dia menjadi Nabi, kaum keluarga dia sendiri tak boleh terima. Masyarakat sudahlah. Akhirnya dia halau, saudara sekalian. Bila dia halau, akhirnya Rasulullah menjadi khalifah. Di Madinah menjadi ketua negara. Tetapi tujuan apa yang Rasulullah nak membebaskan Mekah itu sendiri? Padahal yang jadi pemimpin pada tahun 8 Hijrah itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bapa mentua dia. Ni menantu dia. Kenapa dia melakukan pembukaan kota Mekah? Kerana nak memerdekakan Mekah itu sendiri. Saudara sekalian. Nak memerdekakan Kaabah itu sendiri. Kaabah dipenuhi dengan patung-patung berhala. Dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya pada hakiki, saudara-saudara sekalian. Kalau kita sebut merdeka, bukan mau duit kah. Budak-budaklah dia sebut mau duit kah. Kita kata merdeka, dia kata mau duit kah. Lebih kurang dengan saudara-saudara sekalian. Baiklah saudara sekalian, bukan itu tujuan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan nak bebaskan. Sehingga Allah Ta'ala, sehingga Rasul sebut Mekah itu tanah haram. Sesudah patung berhala itu dikatok, dipukul, dibuang. Sesudah turunnya ayat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Selepas itu dia siap tanah haram. Haram itu dalam bentuk agama, akidah-akidah yang lain. Kalau kita kata merdeka, akidah kita bagaimana? Kekufuran itu bagaimana? Merdeka dari segi syariat. Hanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kemerdekaan saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita sebut Islami rahmatan lil alamin. Lalu kita dengar Islam ini satu agama yang alami. Alami seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Saudara-saudara sekalian. Apa lagi? Islam ini satu agama yang universal. Bahasa-bahasa moden semua. Universal, saudara sekalian. Islam yang lahir di Mekah, yang berkembang di Madinah, saudara sekalian. Maka selepas kewafatan yang berlaku pada Rasulullah SAW, maka Islam ini berkembang. Saudara-saudara sekalian. Islam itu berkembang, saudara sekalian. Generasi Khairul Ummah, generasi Rabbani, generasi Al-Quran. Apa dia moto dia? Moto dia itu apa dia, saudara-saudara sekalian? Allah. Saudara-saudara sekalian. Sebab kita sebut rahmatul alamin, agama universal. Maka moto dia adalah min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada pengabdian diri sesama manusia, patung berhala dan sebagainya, kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia berhadapan dengan Musailamatul Kadzdzab, nabi baru, kemurtadan yang berlaku pada waktu itu. Dia merintah di sekitar 2 tahun lebih ya. Tapi itu agenda dia utama. Sebab selepas kewafatan Nabi, selepas Rasulullah, tak ada lagi Nabi. Walakin Rasulillahi khatamun anbiya. Selepas Rasulullah tak ada lagi Nabi. Nak meyakinkan bahawa Nabi ni manusia biasa, dia juga wafat. Saudara sekalian, yang jadi galang ganti dia adalah Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Maka peranan ini diambil oleh Abu Bakar. Tetapi zaman selepas daripada itu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia diberi kuasa lama, di sekitar 12 tahun, hampir 13 tahun, saudara sekalian. Bagaimana dia meletakkan amanah kepada Rabi'ah bin Amir, Khalid bin Walid, untuk membebaskan Parsi pada waktu itu.
Mereka menggunakan muahajah bil silmi, cara aman, aslim, taslam, kamu masuk Islam, kamu terima Islam, kamu selamat. Ini yang pertama. Rubai berhadapan dengan Rustam. Rustam tanya, apa tujuan kamu datang ke sini? Jawab Rubai, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami datang nak mengeluarkan kamu, nak membebaskan kamu daripada pengabdian diri kamu kepada manusia, kepada berhala-berhala, batu, patung-patung. Nak keluarkan kamu, nak menyelamatkan kamu. Saudara-saudara sekalian, kalau dia tak boleh terima cara aman, maka barulah kaedah dakwah ini digunakan, barulah dengan kekuatan senjata, saudara-saudara sekalian. Maka Parsi itu jatuh, Iran yang ada pada hari ini, saudara sekalian. Lepas itu Rom, wilayah di Bizantin, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang disebut dalam sirah Amirul Ummah, pemimpin kepada umat ini. Karena kekuatan 30,000 tentera, berjaya mengalahkan 1 juta Yahudi, Nasara, berbagai-bagai Katolik, kabilah-kabilah yang ada. 30,000. Sebab kaedah Islam ni 1 lawan 3, 1 lawan 4. Badar 313 lawan 1000. Saudara-saudara sekalian. Uhud 1000 orang lawan 3000. Peristiwa Ahzab, kita duk sebut wahazamal ahzab bawat. Hari ini tak takbir, jamuan rumah terbuka. Takbir raya ni sebelum sembahyang raya, lepas sembahyang raya tak ada lah. Tapi ada tu imam hak bangang. Tu imam pun tak kerti. Lepas bagi salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lain daripada raya haji sampai hari-hari tasrik. Tetapi di Johor, ni rumah-rumah terbuka. Lepas daripada masjid, keluar bahari raya pergi rumah-rumah tu sebulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlarak tu. Sebulan ni. Sampai di rumah tu sebelum makan, takbir dulu. Oh, takbir. Saudara-saudara sekalian. Dia budaya pun janganlah langgar syariat. Budaya tu baik, bagus. Tapi kalau hukum dah tak boleh, saudara sekalian, dah tak boleh. Kalau tak boleh semayang lepas asar, dia semayang apa? Dah tak boleh takbir. Saudara-saudara sekalian, awak bertanya berdosa kah? Lara. Lara, saudara sekalian. Rasulullah tak pernah buat. Ulama-ulama yang para sahabat, para tabi'in tak pernah buat. Saudara-saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah tadi berjaya mengalahkan. Maka wilayah Rom tadi dibebaskan. Di sebelah selatan ini Syam, bumi Palestin sekarang, Syria dan sebagainya. Begitu juga Abu Ayyub Al-Ansari, saudara-saudara sekalian. Saya nak sebut ini generasi para sahabat. Yang jasad mereka itu bukan di Ma'la, bukan di Baqi', sama ada di Mekah, di Madinah, saudara sekalian. Abu Ayyub Al-Ansari ini, saudara-saudara sekalian, berkat doa. Mustajab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat mengatakan umur dia hampir 96 tahun waktu itu. Bila anak dia, cucu dia, zaman Sayyidina Abu Bakar hebat dia. Zaman Rasulullah hebat dia dalam peperangan-peperangan dalam jihad dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar berhadapan dengan Musailamatul betul Kadzab, hebat dia, saudara sekalian. Zaman Umar, Rom dan Parsi itu jatuh. Tapi mari zaman Sayyidina Osman yang usia dia 90-an. Orang Arab hak tua-tua ni, kita pun akan tua juga. Orang Arab, sekalian, orang Kudus, kita bisa pergi Mekah. Tahu kulit dia ni dia jadi kedut. Kedut. Bila badan besar, kulit kedut ni hak kat atas ni dia melebet. Faham Kak Long, dia melebet, faham? Kita esok pun nak melebet macam tu lah. Kalau umur panjang. Bulu kening ni bukan janggut. Bulu kening dia pun ni tebal. Bila umur 80, kita tengok Arab-Arab ni bulu kening dia panjang. Taklah panjang macam janggut. Tapi bulu kening itu panjang sampai hampir terkatuk mata. Tambah lagi hak kedut tadi, terkatuk mata. Saudara sekalian, bila dia nak keluar jalan dia tungkat. Purui, kita purui. Jalan purui. Bahasa kampung dia panggil purui. Bahasa tua klasik Bila tu dia tungkat, dia tak pakai sebelah mata. Dia tungkat, saudara sekalian. Bila dia nak baca Quran dia tungkat. Ke Masjid Nabawi itu dipapah oleh anak cucu dia.
Semakin hari semakin uzur, saudara-saudara sekalian. Ha? Akhirnya bila anak dia siap pakaian, cucu dia siap, dia tanya abah, Nabi mana ni? Nabi mana? Anak cucu dia bersalam, kucuk, cium tangan. Dia kata, kami nak membebaskan kota Konstantinopel. Istanbul sekarang lah, Turki sekarang. Lalu dia bangun. Dia bangun. Anak dia kata, masa ayah dah berlalu. Cucu dia kata, masa Tok Ki, masa Tok Wan sudah berlalu. Wallah! Saudara sekalian. Akhirnya, bukan nak pergi makan jamuan raya. Saudara sekalian, no? Waktu tu MS-17 ke 370 tak ada lagi. Faham tak? Kuda, jasad dia pada belakang kuda. Pada perut kuda, jasad dia dibaringkan, diikat di situ. Allah, ribuan kilometer daripada Madinah ke Ankara. Saudara-saudara sekalian. Bila sampai itu di Ankara, dengan bala tentera ni, saudara sekalian. Oleh kerana dia sahabat yang paling tua, paling senior, saudara-saudara sekalian. Maka diminta dia memberi ucapan, memberi semangat, kata-kata motivasi. Apa ucapan dia? Minal mu'minina rijalun sadaqu min ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sudah ada di kalangan orang mukmin menjadi rijal. Dia duduk di atas kuda dia tu, dia buka dada dengan gagah perkasa dia. Dia kata sudah ada menjadi rijal. Siapa menjadi rijal? Mus'ab bin Umair. Siapa menjadi rijal? Anas bin Nadhr. Siapa menjadi rijal? Ja'far bin Abi Talib. Siapa menjadi rijal? Abdullah bin Rawahah. Siapa menjadi rijal? Sahabat-sahabat tabi ini yang disebut nama sepulan bersepulan. Maka akhirnya dia kata, aku yang menunggu. Sudah ada di kalangan mereka yang membuktikan, menunaikan janji mereka. Akhir sekali apa ucapan dia? Kalau di sini aku jatuh, kata dia. Di sini aku syahid, maka ke bumi telah aku di situ. Allah, kita ada kira tanggal gaji, kita pencen berapa. Generasi ini dia tak kira macam tu. Bukan ada pangkat. Bukan ada bunga lawang. Bukan ada tongkat. Pedang lah. Kalau di sini aku jatuh, di sini aku syahid, maka ke bumi kan aku di situ. Saudara sekalian, biasa pergi Ankara, pergi umrah. Di situ ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari, Pekan. Nama Pekan itu sebenarnya nama dia, di situ kubur dia. Masya Allah, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ini mereka mengembangkan Islam, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Begitu juga Abu Talhah. Abu Talhah ni, saudara kalian, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Tapi dalam usia dia 90-an. Abu Ayyub Al-Ansari ke Ankara. Ke sebelah kanan Madinah itu. Dia keluar sebelah kiri, sekalian. Bersama Tariq bin Ziyad, Qutbah bin Nafi'. Berhari, berbulan, berminggu, bermalam, bertahun. Saudara-saudara sekalian. Akhirnya merintasi padang pasir, gurun Sahara. Sampai ke Algeria, sampai ke Maghribi, sampai ke Nigeria. Habis lautan. Qutbah bin Nafi' ini seorang mujahid di kalangan para tabi'in. Tariq bin Ziyad ini di kalangan para tabi'in, saudara sekalian. Abu Talhah ini sahabat yang senior. Bila Qutbah bin Nafi' naik di atas satu ketulan batu yang tinggi, seberang belah sana lautan. Yang kata semangat dia ini bertahu-kawan. Dia kata kalau di seberang lautan itu ada bumi, ada manusia, nescaya aku harungi lautan ni. Mereka bukan sekolah, bukan SPM, PMR macam kita. Ada degree, diploma, ijazah macam kita. Maka bukan tahu ilmu alam geografi, saudara sekalian. Dia tahu kalau di seberang lautan ini ada bumi, ada manusia, nescaya aku harungi. Aku akan kebarkan, aku akan pacak bendera Islam ini. Akhirnya orang kampung bagi tahu sebelah sana ada bumi, ada manusia. Dia berlatih berenang. Berlatih berenang. Kemampuan tak mampu sudah untuk berenang mengharungi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mimpi. Mimpi buat perahu. Saudara-saudara. Mimpi buat perahu. Di tanah Arab, gurun Sahara, bukan macam negara kita. Balak rata bukit, rata jalan. Kita lalu selisih dengan lori balak. Mimpi buat perahu.
Mimpi pun kayu tak ada. Akhirnya Allah Ta'ala hanyutkan kayu balak tu. Bawa-bawa ketul. Saudara sekalian. Tengok kayu balak nak buat macam mana. Mimpi lagi pahat. Pahat kayu balak. Akhirnya jadilah perahu. Perahu berlatih pula. Saudara sekalian. Allah. Akhirnya dalam mesyuarat mereka, ni Qutbah bin Nafiq, Tariq bin Ziyad bagi tahu kepada anak Abu Talha. Dia kata, kamu bagi tahulah ke ayah kamu. Kamu tak payah pergilah. Ayah kamu tak payah pergilah. Kamu bagi tahu suruh dia duduk di sini. Sebab jenazah Rabbani, jenazah Al-Quran, jenazah para sahabat, para tabi'in ini, kalau kita pergi ke Mesir daripada Kahira nak sampai ke Iskandariah tu, berapa hari perjalanan dengan kereta api, bukan kereta api Memorial, tak ada driver, LRT tak ada driver, kereta api kampung, tahu? Ayam, buah petik, buah genuk, semua dia naik belakang atas kereta api tu. Kambing, kibat, semua dia buah belakang atas kereta api tu. Saat dia berhenti, tak ada station dia berhenti. Nu tahan dia atas jalan Arab Badui, tahan. Berhenti, dia buat naik itik dia ayam dia. Saya nak sebut bukan yang tu, kiri kanan tu. Siap kampung kiri kanan tu, kubur para sahabat, kubur para sahabat, kubur para sahabat. Itu yang bersama-sama dengan Amr bin As. Mula 4,000, dia minta tambah lagi 8,000 jadi 12,000, saudara sekalian. Setiap kampung tu, bila mereka berjaya, dia akan tinggal sahabat kata tabi'in untuk mengajar agama. Gini juga, bila anak dia kata, anak kepada Abu Talha kata, ayah duduk sinilah, ayah mengajar Quran, ayah mengajarlah ilmu-ilmu. Abu Talha yang umur 96, 90-an pada waktu itu, dia bangun. Dia kata, wallah, kalau lautan, ribut, gurun, Sahara, padang pasir, ribut padang pasir, aku boleh harungi bersama kamu. Ini kan pula lautan air, kata dia, ombak gelombang yang seumpama ini. Maka akhirnya dia bersama-sama. 9 hari perjalanan. Nah, 9 hari perjalanan. Dia kembali ke rahmatullah. Qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Darat tak nampak lagi. 9 hari pula perjalanan. Ikan, burung, tak boleh berjalan dah. Burung-burung ikan ni menjadi halangan. Harum semerbak yang bau. Maka kata Tariq bin Ziyad, mau tak mau. Di lautan itulah, lautan Mediterranean, lautan apa? Di antara Algeria dengan Spain, dengan Spanyol tu. Di lautan itulah jasad dia disemandikan, saudara sekalian. Bila sampai seberang sana, Tariq bin Ziyad arah, bakar semua perahu ni. Jangan harap lagi kamu akan balik. Waktu tu tak ada SMS, nak SMS kat isteri. Nak email tak ada. Saudara-saudara sekalian. Mereka memerintah sampai 800 tahun. Empire Andalus. Cordoba itu sendiri, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga di Nusantara kita. Ni di Nusantara kita, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Sebelum kedatangan Islam, datuk nenek kita dulu agama apa? Hindu, Buddhis, bangsa Melayu. Melayu asli, Melayu purba. Tetapi agama Hindu. Di Merebuk tu ada Candi Barabadar. Bukan saja di Ajwat, di Kemboja, di Vietnam, di Bali, saudara sekalian. Di Merebuk terkesan sejarah, jutaan ringgit kerajaan menghabiskan duit buat kajian. Di Bali masih ada lagi. Di Bali tu rupa sebiji. Saudara sekalian, kita pergi masjid hari Jumaat. Mereka pergi kuil hari Rabu. Saya pergi Bali dulu. Betul ada kawan bagi tiket. Kawan bagi tiket. Dia kata, Ustaz tidur kot Bali. No? Bagi tiket, kita pergi lah. Pergi. Kita tengok pakai baju kebaya. Oh, baju kebaya. Ni baju kain batik panjang. Tahu batik panjang orang tua. Ingat kau nak pergi makan kenduri mana? Keluar ramai-ramai. Pergi kuil. Pakai kepih hitam. Kepih hitam tu budaya mereka. Pakai baju rehan. Pergi mana? Jamaah rumah buka kah? Dah. Pergi kuil, saudara sekalian. Sebab agama dia Hindu. Masih ada lagi, saudara sekalian. Baiklah. Islam yang pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Yaman, daripada India ni, membawa Islam ini, saudara sekalian. Kita mengaji dalam sejarah, akhirnya para miswara terima Islam. Dia tukar ke nama apa dia? Tak ingat? Tak mengaji sejarah, hantar mengaji sains semua.
Ditukar kepada Muzaffar Shah. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah saudara sekalian. Itu pusingan yang pertama. Allah Ta'ala sebut apa? Watilkal ayyamu ludawiluha bainan nas. Hari yang berlalu, masa yang berubah, peredaran di kalangan manusia ini saudara-saudara sekalian. Ala inna ra'al islami dairah paduru ma'al islam. Ketahuilah bahawa roda pusingan Islam dia akan pusing. Pusingan yang pertama dunia ni kepada Islam. Kita tahu musuh kita Yahudi, Nasara, saudara sekalian. Akhirnya mereka bersidang. Mereka bersatu, saudara sekalian. Maka Inggris, Portugis, Belanda, Sepanyol, apa lagi? Apa lagi saudara-saudara dan juga sahabat kalian? Kita baca dalam sejarah tahun 1400. Marco Polo. Itu nama mana? Apa lagi? Alfonso di Albuquerque. Bukan dia menjajah dulu, dia menjelajah. Ni negara-negara umat Islam dari Mesir, Arab turun mai ke India, turun mai sampai ke Jawa, ke Melaka. Saudara-saudara sekalian. Dia pergi tengok saudara-saudara sekalian. Dia buat kajian, dia buat research saudara-saudara sekalian. Yang dia ajar dalam sejarah, main nak sebih pasal lada kepala otak dia. Pasal biji timah, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Tapi akhirnya pada tahun 1448, negara-negara Arab ini mulai dijajah. Daripada Mesirnya sampai ke Iraq. Saudara sekalian, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Perancis. Akhirnya, kecuali Mekah, Saudi Arabia saja tidak dijajah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Maka termasuklah ke benua India dijajah saudara sekalian. Nusantara kita, sebelum itu saudara sekalian, daripada zaman para Misuara, Melaka ni merupakan satu empire. Mindanao, Luzon, tu Filipina sekarang ni saudara sekalian. Sulawesi, kita pernah pergi ke Mindanao saudara sekalian. Di sana ada sejarah dia. Pulau Sulawesi, Jawa, Linggi, Rio, Petani, Cham. Cham tu campur tu, kerjaan campur. Kalau kita pergi Kemboja ada satu kampung. Kampung di sana tu negeri lah. Dia panggil kampung Cham. Ada kesan sejarah dia saudara sekalian. Istana lama. Masjid-masjid lama dulu saudara sekalian. Begitu juga kerjaan petani dan sebagainya saudara sekalian. Bila penjajah mari termasuklah tahun 1511. Portugis menawar Melaka saudara-saudara sekalian. Raja yang terakhir nama apa? Sultan Mahmud. Lari ke mana? Lari, saudara sekalian. Maka Maulana Yusuf lah. Maulana Yusuf tu guru lah yang bangun, bangkit, berjuang. Yang saya sebut ini kita tengok dalam Facebook, dalam website. Generasi muda dia boleh templak. Dia kata apa peranan ulama? Apa kerja Tok Guru? Awak mereka baca Yasin saja kah? Sebab dia sedang yang diberi kemerdekaan ini adalah golongan nasionalis. Dia tak tahu kata Tok Guru pejuang-pejuang inilah. Semuanya di kalangan ulama saudara sekalian. Baiklah kalau di dunia Arab saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Bila negara-negara Arab dijajah, kalau di Algeria itu bangun gerakan Sanusi. Di Sudan tu gerakan Mahdi. Itu filem tu. Omar Mokhtar seorang ulama besar untuk guru. Yang difilmkan. Kita boleh tengok sampai hari ini saudara sekalian. Tengok filem dah. Bagaimana dia lawan dengan Itali. Berpuluh tahun. Akhirnya dalam keadaan usia dia dah uzur. Jatuh kuda, ditangkap, dikurung, dipenjara. Akhirnya ditali gantungkan. Pelakon tu akhirnya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Selesai filem, dia menerima Islam tu, pelakon tu. Dia lain, tu singa padang pasir tu, saudara sekalian. Tu orang putih tu hebat sebab dia buat kajian bertahun-tahun. Baiklah, itu gerakan Sanusi, gerakan Mahdi. Bila negara-negara umat Islam dijajah ni, lahirnya para mujahid, para mujahid. Lahirnya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, saudara sekalian. Dia daripada bumi Afghanistan. Bila dia pergi di India, India dijajah oleh Inggris. Saudara sekalian, dalam ucapan dia kata kalau bilangan kamu yang ramai sebegini, air kencing kamu saja berjaya membanjiri dan menghalau penjajahan Inggris, saudara-saudara sekalian. Itu di antara ucapan dia yang terjemahkan. Bila dia pergi ke Mesir, dia pergi ke masjid, apa kata dia?
Alangkah malangnya masjid-masjid di rantai, dibelenggu. Membar, para khatib mengucap tasbih, bertahmid, memuji, memuja sultan-sultan, pemerintah-pemerintah, jauh sekali untuk menyeru rakyat supaya bangun bangkit berjuang berjihad ini sosial. Ini dia ulama berani dibangun bangkit lawan. Syekh Muhammad Abduh dan sebagainya. Waktu itu saudara-saudara sekalian, orang tak terkenal dengan Al-Azhar University, walaupun dia sudah ada. Daripada tahun 1400 tahun semua sampai awal tahun 1900, maka ulama-ulama tok guru kita mereka mengaji di mana? Habis pondok-pondok di sini, maka Mekah Al-Mukarramah lah saudara sekalian. Masjidil Haram itulah menjadi pusat tarbiyah. Bukan sekadar melahirkan ulama, tetapi melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan saudara-saudara sekalian. Tahun 1826, Mufti Kedah pada waktu itu, dia hantar surat kepada Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang, dia dalam usia dia 80 tahun waktu itu. Dia sudah bertarung dengan Belanda di Batam, di Palembang. Saudara sekalian, usia 80-an. Dia ke Mekah, tujuan dia nak menunaikan ibadat haji. Dia berazam wallah untuk menghabiskan usia dia di tanah haram. Mati di tanah haram ni sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat beramal lah. Kalau tak beramal sama dengan Abu Jahal lah. Abu Jahal pun mati tanah haram lah di Mekah. Dengan syarat beramal. Dia terjemah kitab-kitab Imam Ghazali. Tu kita dah baca Bidayatul Hidayah, Hidayatul Hidayah, Hidayatul Hidayah. Bila tahun 26 ni, 1826, Mufti Kedah itu hantar surat kepada dia. Bila dia baca, dia kata, wallah, sesungguhnya syahid itu lebih baik, lebih mulia daripada tanah haram. Sebab syahid tak ada syurga. Sekalian, terus ke syurga, boleh memberi syafaat. Maka dia meninggalkan tanah haram, meninggalkan Mekah. Dia mari dia naik di Bagan. Tahu orang Tanjung panggil Bagan, berterus. Ya, no? Dah jarang panggil dah berterus. Panggil Bagan. Bila naik, dia mari ke Tikam Batu. Dia buka madrasah dia. Dia seorang ahli sofi, ahli tarikat, ahli tasawuf. Saudara sekalian. Tapi bukan dia kerja duduk meratih. La ilaha illallah. Bukan ya latif selepas subuh 12,000. Tetapi selain daripada dia didik ilmu, dia tanamkan ruh kekuatan semangat jihad itu sekalian. Akhirnya dia merancang. Sebab Kedah, tanah Melayu pada utara-utara tanah Melayu sudah dijajah oleh Siam. Maka daripada Pekan Guak Cepedak itu, kalau orang Kedah tahulah, dia mula berhadapan dengan tentera Siam. Dengan lastik, dengan pasir yang digoreng. Boleh tengok dalam muzium Kedah, saudara sekalian, sejarah kemerdekaan itu, saudara sekalian. Hanya wirid kam min fi'atin qalilatin qarabat si'atan kasiratan biiznillah. Dengan lastik saja saudara-saudara sekalian. Padahal Siam ni tentera-tentera mereka dengan kelengkapan senjata moden pada waktu itu. Senapang sudah ada saudara sekalian. Dia berjaya mengalahkan, dia halau sampai Kampung Rambung. Kampung Rambung. Mari lagi dibuat, dia halau sampai Padang Pusin. Itu sejarah dia. Siam tu halau, dia halau sampai ke Penang, Padang Pusin. Kalau kita tengok di Bandar Al-Ustaz tu ada bulatan Teluk Wanjah. Sebelah tu ada Wak Siam. Itu markas tentera Siam dulu. Sejarah dia di situ, saudara. Lawan, kalah. Dia halau sampai Kampung Tolang. Umur panjang semua tu lari. Di Muara Sungai Kuala Kedah tu, pengkalan tentera Siam. Dia lawan, saudara. Usia dia berapa tahun? 84 tahun, 86 tahun. Bayang tengok. Akhirnya marah sampai ke Hatnyai. Ampun sebut Hatnyai senyum. Ampun duk nampak hak lain dalam kepala. Nak pergi makan tong yam tak salah. Hari saya pergi ziarah hari itu makam Syekh Daud tu jumpa. Ya no? Tidur di hotel tu, turun makan, jumpa ramai lah, jumpa senyum. Yang pemai buat ni lah kami makan tong yam Ustaz. Makan tong yam semua ke? Ya no? Kalau mai makan tong yam semua tak apa, takut makan hak lain. Baiklah saudara sekalian, no? Sampai di haknya ini dia berlawan. Berbulan. Akhirnya Syekh Abdul Samad Palembang tu dalam usia 88 tahun syahid. Mati di situ. Raja Chulalongkorn ni meletakkan amanah kepada bala tentera Siam. Sama ada hidup ataupun mati. Bila dia syahid, jasad ini nak dibawa ke
Bangkok menghadap raja. Anak murid permintaan dia ni bertahan juga. Akhirnya leher dia dipancung, kepala dia dipancung. Maka kepala dia tadi, bila dipancung, tentara Siam pancung kepala Syekh Abdul Samad Palembang, kepala dia itu tadi dibawa persembah Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn, saudara-saudara sekalian. 1829, saudara-saudara sekalian. 1829. Dibawa menghadap Raja Chulalongkorn. Akhirnya Raja Chulalongkorn meletak dalam muzium dia raja. Beberapa tahun lepas saya menghadiri seminar kemerdekaan di Universiti Chulalongkorn. Seorang profesor, pensyarah Jabatan Sejarah di Universiti Chulalongkorn. Bila dia ceramah pasal isu kemerdekaan ini, dia kata ajaib. Ajaib. Dia cerita Syekh Abdul Samad ni sudah beratus tahun kepala dia tu tak apun. Hak gajah, tahu sejarah gajah putih yang kata negara putih. Gajah tu pun kepala dia jadi tengkorak. Tu gajah keramat dia baru. Hak dia anggap sebagai Tuhan tu. Tinggal tengkorak. Tapi kepala Syekh Abdul Samad Palembang ni dia kata darahnya menitis. Sesiapa yang masuk dia gelin, dia patih. Dia habis ceramah. Saya kata, Profesor, Doktor, kamu juga sebagai pengurusi muzium itu, ada pemimpin-pemimpin daripada negara Malaysia yang pergi melawat? Dia kata ada. Siapa saya tanya? Dia kata Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir. Dia sebut. Sebab dia yang kenali. Dia jadi pengurusi kepada Tuan Kuasa Muzium. Beberapa tahun lepas, Kak Tun Dr. Mahathir tu meninggal. Anak dia, Datuk Yasmin call saya. Dia kata, Ustaz, marilah ambil cek. Tolonglah buat tahlil. Jamuan kenuri kat budak-budak Ustaz. Saya pergi. Bila pergi, sekalian, pukul 10 pagi. Tun Dr. Mahathir duduk di ruang tamu. Baca The Star. Saya masuk ambil cek. Salamnya lalu lah. Dia kata, Ustaz, duduklah. Minumlah apa yang ada TO, semua roti kering ni. Saya tak ada puasa. Awak Ustaz tak mahu duduk kan? Baiklah, saya pun duduk depan dia. Kita nak sembang apa? Dia tokoh negarawan. Saudara sekalian. Sembang. Akhir sekali soalan yang saya tanya dia, saya kata, Tun, doktor jadi Perdana Menteri lama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Oh, kamu ingat? Ustaz ingat. Baiklah. Rata negara, rata persidangan tuan pergi. Pernah pergi ke Bangkok? Ya, banyak kali dia kata. Asia lah itu, Asia apa semua. Pernah kan menjadi tetamu Raja Siam? Pernah? Dia jawab. Tuan pernah melawat muzium di Raja Siam? Pernah? Bila saya tanya muzium di Raja Siam, dia kata, ajaib. 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 Apa nama? Nama apa? Apa nama? Apa nama? Apa nama? Hak ajaib tu apa nama dia lah? Dia tanya saya kata hak ajaib tu yang saya nak tanya Tun ni, betul ke Tun tengok dengan mata Tun, kepala Syekh Abdul Samad Palembang? Ajaib, ajaib. Apa nama? Apa nama? Nama dia tu Syekh Abdul Samad Palembang tu lah. Dia kata bila saya masuk, dia keli. Kepala dia besar. Janggut dia panjang. Mencecah. Sampai ke perut. Saudara-saudara sekalian. Sepatutnya kita kena bagi pingat kat dia. Sebab dia yang berjuang sampai mati. Nak membebaskan tanah Melayu pada waktu itu. Saya nak sebut, ya, ini yang kata mujahid. Saudara-saudara dia juga sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga yang dia ajar. Sejarah membuta tulisan kitab. Kita mengaji sejarah, dia kata Tok Janggut. Dia tak sebut Tuan Guru Haji Hasan Munas. Tok Guru Haji Hasan ni dia belajar di Masjid Haram tu 12 tahun. Bila dia balik ke Kelantan, dia buka pondok di Jerang. Sejarah mengajar kita kerana dia tak setuju dengan cukai tanah. Padahal dia bukan ada tanah, dia Tok Guru. Tapi dia tidak berdoa kepada pemimpin Inggeris pada waktu itu. Dia lawan dengan Inggeris. Akhirnya bila lawan, dia syahid. Kalau kita pergi ke Pasir Putih Kelantan, dia ada bulatan tu, panggil bulatan apa? Bulatan Tok Janggut. Roundabout tu, roundabout Tok Janggut. Bila dia syahid, digantung kepala dia ke bawah kaki ke atas. Berhari, berminggu, berbulan. Tak busuk. Tak ada apa. Lalat tak hurung, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Sampai ke bawah Duli. Sultan Kelantan waktu itu merapat. Bila keluarga dia minta menghadap Sultan, akhirnya Sultan merayu kepada Inggeris supaya jasad dia tadi diturunkan dan disemadikan saudara kalian. Begitu juga Syekh Abdul Rahman Limbong.
Dia lawan dengan Inggeris itu bukan kerana cukai tanah. Saudara sekalian, no? Syekh Abdul Rahman Limbung itu, saudara-saudara sekalian. Saya pernah pergi ke Kuala Berang. Ke Kuala Berang, saudara sekalian, no? Dia berlawan. Akhirnya dia ditangkap oleh Inggeris. Inggeris hantar dia pergi Mekah. Paper Sahabat Jawi pada waktu itu nama apa? Utusan Melayu. Muka depan. Inggeris baik. Hantar Tok Guru pergi Mekah. Lah dia hantar JKK pergi Mekah. Dulu Tok Guru dia hantar pergi Mekah. Anak-anak murid dia yang syahid ni. Saya menziarahi Al-Malak, seorang pemimpin masyarakat yang umur dia 89 tahun. Dia cerita, tahun 70-an itu berlaku banjir besar di Kuala Berang. Bukan Kuala Nerang, Kuala Berang. Kuala Nerang di Kedah, Kuala Berang, Makang, Jalang, jalan-jalan yang dilalui. Bukan jalan dah, jalan lain. Jalan. Jalan ni jalan lah. Okey, no? Orang tua ni cerita, ni Al-Malak pemimpin masyarakat ni, ayah cik tu ayah ni cerita, tahun 70-an berlaku banjir besar. Tanah perkuburan ni, tanah pasir. Bila berlaku banjir besar, tu jasad-jasad syuhada aduk dalam tanah tadi ni, hanyut. Masuk ke dalam hutan getah, hutan apa semua mentara ni, aliran sungai Kuala Berang tu, saudara sekalian. Bila selesai banjir, orang pergi motong lah, pergi menoreh. Dia tengok dalam kebun getah tu, jasad yang terbujur. Sengahnya mereka kenal datuk nenek mereka. Saudara sekalian. Tahu pacat? Orang sebelah bukit, pacat. Hak dalam sawah padi ni, bendang ni, lintah. Pacat tu ketik. Faham ketik? Nak tukar bahasa ketik tu panggil apa? Dia gigit dia tukar. Dia ketik ni dia naik duduk atas. Gigit ni gigi. Ya, no? Tu dah payah nak bahas. Tak apalah, gigit ke dia tukar ke? Dia ketik. Bisa. Bila pacat tu dibuang, darah tu keluar. Darah tu pula bau harum. Masya Allah. Saudara sekalian. Orang tua tu cerita kat saya. Ni misi kita melawat misi kemerdekaan ini, saudara sekalian. Ada di antara jasad tu yang pedang dia tu terikat di perut dia. Termasuk saudara-saudara sekalian. Ada yang luka. Luka tu mengalirkan darah. Masya Allah. Ini yang kata pejuang-pejuang kemerdekaan tadi, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kita yang tidak tahu sejarah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Maka akhirnya saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada tahun 1948, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut dalam sejarah kepada kita? Gerakan Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abu Bakar Bakir, saudara-saudara sekalian. Yang Inggeris sebut bahaya daripada bukit, akhirnya ditangkap, dimusnahkan, saudara-saudara sekalian. Itu dalam Muwajahah bil Quwwah. Muwajahah bil Silmi, Dr. Bahanuddin Al-Helmi yang menuntut kemerdekaan pada waktu itu dipenjara, saudara sekalian. Baiklah Inggeris, penjajah-penjajah seluruh dunia, saudara sekalian. Bila mereka menjajah negara-negara umat Islam, akhirnya mereka peraib. Di mana satu kesilapan besar? Kata Amir Shakir As-Salam, seorang ulama yang mengkaji tentang sejarah-sejarah kemerdekaan ni, penjajah ini, saudara sekalian. Kata Amir Shakir As-Salam, dia kata di sana ada suatu ketidakadilan. Suatu yang tidak betul. Perompak. Dia mencuri, dia merompak rumah tangga orang. Akhirnya harta benda itu, dia agih tak betul. Tahu di negara Bahrain, Oman, Qatar, penduduk dia 800,000, 500,000. Dia bagi kepada ketua-ketua kabilah. Kita kenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah dia dulu, Syam, utara Turki, Iraq, sampai ke Mesir. Itu wilayah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Kurdis ini, saudara sekalian, yang membebaskan kota Baitul Maqdis. Bila Inggeris masuk, maka lawan Inggeris. Pertarungan dengan Richard, peperangan salib itu, sekalian. Akhirnya, Inggeris tak bagi kemerdekaan itu kepada mereka. Dia agih kepada orang lain. Apa jadi kepada bangsa Kurdis? Bangsa hebat, tapi tidak ada negara. Merempat di selatan Turki, di utara Iraq, di Syria, saudara sekalian. Berjuang sampai sekarang, saudara sekalian. Itu yang berlaku kepada bangsa Kurdis. Memang bangsa Rohingya. Tuh, ada kutip demam kata, duduk tidur kata jalan. Dulunya India.
Bila Inggeris menjajah, akhirnya dia pecah jadi Pakistan, jadi Bangladesh. Mereka ni daripada India, Bangladesh, Assam, sampai ke pesisiran Myanmar itu sendiri. Tak dibagi wilayah itu kepada mereka. Sekarang, berjuta merempat di antara Myanmar ke Bangladesh sampai ke utara India, saudara sekalian. Kita sekolah dulu. Kerajaan Sulu. Sulu. Kesultanan dia tu. Tuh, daripada Mindanao sampai ke Borneo. Hebat. Tuh, istana dia di Mindanao sekarang masih ada. Sekarang. Tetapi bila Inggeris menjajah, akhirnya bila dia perakyat, dia tak bagi balik kat tuan dia. Maka berlakulah apa yang berlaku. Akhirnya Sabah itu masuk dalam kita. Di sana ada perjanjian, saudara sekalian. Sebab itu mereka menuntut. Saya sebut dia segi sejarah. Dia segi politik. Tindakan-tindakan lain itu. Wallahu alam, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ini satu kesilapan besar. Dan apa yang lebih besar lagi, saudara sekalian. Apa kata Lord Cromwell? Kita tidak akan bagi kemerdekaan ini melainkan kepada anak didik, anak yang kita asuh. Dia bagi kepada kemerdekaan kepada para pegawai dia, saudara sekalian. Akhirnya, dasar Josolek yang ada, Suruhanjaya yang dipindah, yang digubal saudara-saudara sekalian. Maka kita menerima kemerdekaan. Kemerdekaan juga merupakan satu nikmat yang besar kepada kita, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Tetapi di mana Islam itu sendiri? Di mana Islam, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa Islam, di mana Islam? Kata Abu Ala Al-Maududi, Islam ini berada sebagaimana di kandang orang salaf, sekalian. Di mana hukum Islam, sekalian? Di mana kedaulatan Al-Quran itu, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian? Jadi oleh kerana itu kita terima kemerdekaan. Dalam masa yang sama kita kena berusaha, berjuang, berjihad. Kemerdekaan yang sebenarnya Islam itu dapat dilaksanakan. Islam itu dapat didaulatkan, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tasawuf, dia kata kita tidak merdeka yang sebenarnya. Selagi mana nafsu menjajah kita. Syaitan menjajah kita. Kemerdekaan yang sebenarnya ialah bila kita dibebaskan daripada api neraka. Ataupun kita masuk ke syurga, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Jadi yang rasa sekarang itu mungkin kekurangan dan juga kekasaran yang berlaku. Saya mohon maaf banyak, saudara sekalian. Akhirnya tak kelewat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf di atas kekurangan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Dalam masa yang sama saya letakkan ada lagi brocor-brocor di belakang tu di saat pun pergi raya. Ada kawan-kawan yang ramai pergi raya di rumah saya baru ni. Tengok bangunan 3 tingkat masih belum siap. Asrama dah naik tingkat kedua. Lepas raya baru ni piling pula. Piling masjid tu 2 tingkat. 446 batang cucuk masuk. Cucuk tu hampir 50,000. Saudara sekalian. Jadi pembangunan-pembangunan itu diteruskan, insya-Allah. Semangat-semangat yang saudara bagi kita manfaatkan. Tak terhenti semangat-semangat ini, saudara sekalian. Dan satu lagi kita akan berhadapan dengan Hari Raya Korban. Adi merasa saya ini juga buat korban. Dan juga di selatan Thailand, di pondok-pondok di Kedah. Kita kerjasama dengan Yayasan Syekh Daud Petani, saudara sekalian. Satu bahagian RM500. Lembu mahan. Di Kemboja itu macam biasalah. Satu bahagian, satu tumpuk, 250. Siapa yang berhajat boleh dapatkan borang-borang di belakang tu. Wallahu alam. Terima kasih.